haluan siswa, saya ucapkan kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar baharu 2022. Rasanya masih belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan slot kali ini, lebih elok jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amirah Johari selaku moderator anda untuk slot kali ini. Buat pengetahuan para pelajar, slot bersama kepimpinan malam ini adalah untuk kongsikan info-info penting berkenaan aktiviti pelajar. Kami bawakan khas kepada anda daripada pelajar kepada pelajar. Slot ini juga akan dikendalikan sepenuhnya oleh kepimpinan tertinggi pelajar di universiti atau lebih dikenali sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Sebelum kita kenalkan panel-panel kita, mari sama-sama kita saksikan video korporat MPP. Dipersilakan. Itulah dia video korporat daripada Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022 kali ini. Baiklah, seperti yang anda lihat di paparan skrin sekarang, nama pun slot bersama kepimpinan pelajar, jadinya sudah tentu saya tidak berseorangan pada malam ini. Sebelum saya memperkenalkan panel kita pada malam ini, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar, jika anda ada sebarang persoalan, anda boleh kemukakan di ruangan komen di bawah. Pada malam ini, saya ditemani oleh dua orang panel yang cukup berbakat saya kira.
Dengan ini saya memperkenalkan terlebih dahulu Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Saudara Amsyah Hadi. Dan di sebelahnya Saudari Syasha Alia yang Timbalan Yang di-Pertua merangkap pengarah Minggu Haluan Siswa. Baiklah, kita mulakan dengan Saudara Amsyah terlebih dahulu. Apa khabar Saudara Amsyah? Sihat? Mungkin Saudara Amsyah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh berikan sepatah dua kata sebagai pembuka majlis kita. Dipersilakan Saudara. Baik, terima kasih Saudari Moderator Amira Johari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memperkenalkan diri dululah. Nama saya Wan Amsyar Hadi bin Wan Mahadi, merupakan Yang di-Pertua MPP Majlis Perwakilan Pelajar UTHM sesi 2021-2022. Pada sesi kali inilah. Saya merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan dalam jurusan Pengurusan Pembinaan. Dan insyaAllah sedikit kata-kata haluan saya. Selamat datang kepada anda semua. Dan insyaAllah pada malam ini anda semua bersama kami, Kepimpinan Pelajar MPP, bagi anda mengenali lebih lanjut kami semua dan apa yang kami nak kongsikan dan apa yang kita akan gambarkan kepada anda semua pada malam ini. InsyaAllah sedikit mengenal. Terima kasih saudari. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Amsyah atas pengenalan diri dan pembuka kata sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan diri daripada Saudari Syasha Alia yang duduk cantik di sebelah sana, yang memegang mandat sebagai TYDP MPP berserta pengarah MHS. Dipersilakan Saudari Syasha Alia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih moderator yang cantik juga. Main puji-puji kita malam ni kan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang buat semua pelajar baharu semester 2 sesi 2021-2022. Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan selamat datang kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar dalam Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya rasa molek jika saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saidah Syasha Aliah binti Ahmad Salihuddin. Mungkin ya nama saya agak panjang, tapi moleklah dipanggil Syasha. Orang selalu panggil saya Syasha. Awak semua pun boleh panggil saya Syasha. Jadi saya memegang portfolio sebagai Timbalan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Hussein On sesi 2021-2022. Merangkap pengarah Minggu Haluan Siswa yang sedang kalian semua jalani sekarang. Jadi saya dengan berlapang dada mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada semua fasilitator yang telah membantu saya menjayakan Minggu Haluan Siswa semester 2 2021-2022 dengan jayanya. Jadi saya rasa layak untuk saya tunjukkan sedikit video ringkasan daripada kami, fasilitator Minggu Haluan Siswa untuk anda semua. Silakan. So you've decided deal cable. Gumbo! Woo! Set it up! Set! Woo! Set it up! Set! Yeah, I'm double decker, playing silver pleasure, never sweat the pressure, I can never let you set it up. Yeah, I'm double decker, man of the measure, land of the special, I forgot to tell you, set it up.
shades and a wave cap. Me and you go way back. These niggas hate that. I done got my grace back. Playing with my energy. I ain't about to take that. Bad boy shake kalau kill aku tentos now. Tak penting kalau speak kita tempos now. Jangan cakap pasal business kalau kan masih ringgit bukan pound. Bawa tak ada witness, tak boleh sayang dekat lost pound. Yang kita bersedih pakai siapa yang awak tengah breakfast. Strip paling aku simpan dalam catches. Aku pakai 2001 gadget. Berikut merupakan video ataupun recap daripada semua fasilitator Minggu Haluan Siswa yang sama-sama bersungguh-sungguh membantu saya untuk menjayakan Minggu Haluan Siswa ini. Tidak dinafikan, tanpa mereka tidaklah berjayanya Minggu Haluan Siswa ini dan saya amat-amatlah berterima kasih dan bersyukur atas bantuan mereka. Jadi itu sahaja untuk fasilitator Minggu Haluan Siswa. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih saudari Syasha atas pengenalan diri sebentar tadi dan anda juga sudah lihat video montaj fasilitator MHS yang telah dimainkan sebentar tadi. Anda juga boleh lihat betapa bersungguhnya kerja keras yang dicurahkan barisan fasilitator dalam menjayakan Minggu Haluan Siswa ini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan agenda seterusnya. Saudara Amsyar, mungkin saudara boleh mengupas lebih lagi apa itu MPP dan mungkin saudara Amsyar boleh sentuh sedikit berkenaan visi dan misi MPP itu sendiri. Dipersilakan saudara Amsyar. Baik, terima kasih saudari moderator kita yang cantik pada malam ini. Baik, jadi seperti mana yang saya kira anda semua boleh lihat di slide yang kita telah sediakan kepada pelajar-pelajar semua. Okay, seperti mana yang anda tahu, slot malam ini adalah slot bersama kepimpinan pelajar Majlis Perwakilan Pelajar UTHM sesi 2021-2022 secara atas talian. Jadi ingin saya kongsikanlah sedikit tentang MPP dan apa perancangan kita selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dan selamat datang. Okay, saya mewakili semua MPP nak mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada anda semua, pelajar-pelajar baru, mahasiswa baru program Sarjana Muda semester 2 sesi 2021-2022. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan dan selamat menjadi sebahagian daripada keluarga UTHM lah saya kata. Jangan segan dan jangan silu, ambillah seberapa banyak pengalaman yang anda boleh ketika bergelar sebagai pelajar di UTHM insyaAllah. Dan di hadapan anda tu adalah barisan-barisan MPP kami semua pada sesi kali ini. Namun begitu, duka cita saya ingin memberitahu kepada anda semua, kami baru saja kehilangan seorang ahli MPP kami, saudara Indra Putra Faizal bin Azmi, Exco Jabatan Perumahan dan Pengangkutan, yang baru saja meninggalkan kami pada minggu lepas. Dan saya ingin mengambil kesempatan lah untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk saudara Indra, arwah Indra. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Dan insyaAllah walaupun kita kekurangan seorang ahli, tapi perjuangan kami insyaAllah akan diteruskan untuk anda semua pelajar-pelajar. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan ceritakanlah sebenarnya apa itu MPP. Okay, mungkin anda semua masih ada yang tak tahu wujudnya MPP ataupun ada identiti MPP ataupun ada satu organisasi MPP di universiti kita ini. Jadi sebenarnya apa itu MPP? MPP adalah singkatan kepada Majlis Perwakilan Pelajar UTHM. Okay? Majlis Perwakilan Pelajar ni, kalau sebelum ni saya yakin anda semua yang daripada diploma politeknik, daripada college vocational sebagainya, mungkin ada wakil pelajar ataupun mungkin anda semua pun menggunakan pakai nama MPP di tempat anda belajar sebelum ini. Jadi MPP sebenarnya adalah badan kepimpinan
yang mana yang dipilih oleh pelajar-pelajar semua secara telus melalui pilihan raya kampus bagi mewakili suara-suara pelajar, suara-suara mahasiswa dalam kita nak mengetengahkan kebajikan pelajar dan untuk menjadi medium perantara mahasiswa dan juga universiti lah. Okey, bahasa mudah dia, MPP ni lah yang akan jadi wakil anda yang menjadi jambatan antara pelajar-pelajar dan juga pihak universiti. Dan MPP juga akan bertindak sebagai orang kata saluran informasi utama lah bagi mahasiswa dan bertanggungjawab. Kami semua bertanggungjawab dalam sebarang keputusan melibatkan hal ehwal pelajar di universiti ni. Okey, apa jua keputusan yang universiti nak buat untuk mahasiswa, apa cadangan yang akan dilaksanakan kepada mahasiswa, maka MPP lah yang akan menjadi badan utama yang akan menyumbang suara, yang akan bersama dilibat sama dalam membuat keputusan tersebut. Okey, mewakili mahasiswa semualah. Jadi segala yang MPP buat ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperjuangkan suara mahasiswa, adalah memperjuangkan hak anda semua ataupun kami semua, kita semua sebagai seorang mahasiswa. Dan itu adalah antara peranan utama MPP dan apa yang kita katakan Majlis Perwakilan Pelajar. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya proses pemilihan ni macam mana. Itu saya dah sebut tadi, kita MPP melalui proses pilihan raya yang mana pelajar-pelajar undi MPP siapakah calon yang layak untuk jadi MPP, dan itulah calon yang anda pilih yang menjadi MPP yang membawa suara anda semua. Baik, seterusnya bercakap mengenai visi dan misi MPP. Apa sebenarnya visi MPP, apa pembawaan MPP dan apa mission yang MPP nak capai untuk sesi kali ini. Baiklah, untuk visi kita, untuk visi MPP, kita sebagai satu badan kepimpinan pelajar, kita sendiri ada vision kita. Kita sendiri ada apa matlamat yang kita nak capai dan kita sendiri ada sesuatu yang kita akan pegang dan kita akan bersama tuju kepada perkara itu. Baiklah, visi kita MPP adalah untuk menjadi medium kepada penggerak agenda, suara dan hak pelajar UTHM bagi memenuhi aspirasi pelajar selari dengan hala tuju utama universiti. Maksudnya di sini kita ada vision kita. Vision kita adalah untuk menjadi penggerak kepada mahasiswa, untuk kita menjadi suara mahasiswa, dan di samping kita nak memperjuangkan mahasiswa tu, kita tidak tinggalkan apa hasrat universiti dan kita tidak jauh dari dengan hala tuju utama universiti. Dan kalau saya boleh kongsikan dekat sini adalah hala tuju yang terbaru universiti kita yang diperkenalkan pada tahun lepas, bulan September tak silap saya, adalah kita universiti kita ke arah Global Technopreneur University 2030, GTU 2030, di mana kita hala tuju universiti itulah yang kita guna pakai, yang MPP sendiri kita ambil sebagai satu guideline ataupun satu perkara yang kita selari dengan universiti, selari dengan matlamat universiti, dan itulah yang kita akan perjuangkan di samping pelajar-pelajar semua. Dan itulah vision kita, itulah visi yang kita terapkan dalam badan MPP kali ini. Namun begitu, kita ada juga misi kita. Kita ada vision, walaupun kita ada vision, tapi kita juga ada misi kita sendiri. Apa yang kita nak capai dan apa yang MPP akan buat pada sesi kali ini. Dan misi kita adalah MPP ni committed untuk mengangkat nilai kepimpinan berketerampilan dan menjadi badan inklusif ke arah mengurus bersama ataupun co-manage pihak pengurusan universiti dalam membantu hal ehwal pelajar dari segenap aspek seperti pembangunan pelajar, perkhidmatan pelajar dan pengurusan strategik. Itu misi yang orang kata dalam bahasa bukunya lah. Okay, dalam bahasa mudahnya, misi kita adalah kita nak supaya kita dapat memperjuangkan suara pelajar, kita dapat mengurus bersama pihak universiti dalam kebajikan, dalam menjaga kebajikan pelajar, dan kita juga boleh jadi satu badan yang mana badan inklusif yang mana pelajar-pelajar boleh datang kepada kita, berkongsikan masalah mereka kepada kita dan menyuarakan apa pandangan dan cadangan mereka kepada MPP. Dan itulah yang kita akan bawa dan itulah yang akan kita usulkan kepada pihak universiti dalam kita nak memperjuangkan tentang pembangunan pelajar, kita ada perkhidmatan pelajar dan sebagainya. So itulah misi utama yang kita MPP cuba bawakan pada kali ini. So saya rasa itu menjawab kepada soalan pertama tadilah. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator.
Saudara Amsyar atas penerangan yang cukup berinformatif saya kira berkenaan apa itu MPP, visi dan misi MPP. Baiklah, kita beralih ke Saudari Syasha pula. Seperti yang sedang ditayangkan kepada para pelajar, begitulah gahnya logo dan moto MPP UTHM ini. Mungkin daripada Saudari Syasha sendiri boleh menerangkan sedikit berkenaan logo dan moto itu sendiri. Dipersilakan Saudari. Baiklah, terima kasih moderator. Seperti yang anda lihat di skrin kaca anda sekarang, berikut merupakan logo Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Hussein Noor pada sesi kali ini. Berikut merupakan logo kami yang kami cipta sendiri bersama. Melambangkan warna merah, biru dan kuning itu sebagai logo dan warna tetap Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi moto kami adalah keterampilan pemimpin, pencetus legasi mahasiswa. Seperti yang diterangkan oleh Saudara Amsyar sebentar tadi, apa yang kami akan bawa pada sesi kali ini, apa yang kami akan tinggalkan pada UTHM pada sesi kali ini, moto kami selari dengan visi dan misi seperti yang diterangkan oleh Saudara Amsyar. Jadi saya teruskan lagi dengan carta organisasi bagi Majlis Perwakilan Pelajar sesi kali ini. Seperti yang anda lihat, berikut merupakan majlis tertinggi di dalam MPP kali ini. Seperti yang anda lihat, di atas sekali yang dipertua Saudara Amsyar sendiri, timbalan yang dipertua saya sendiri, Sayyidah Syasha Aliyah, dan kami ada Setiausaha Agong yang mana Izlin Izzati. Di bawah kami juga mempunyai naib timbalan yang dipertua hal ehwal pagoh, yang kedua naib yang dipertua hal ehwal strategik, dan yang ketiga naib dipertua bahagian pembangunan pelajar. Jadi di bawah kami juga kami mempunyai setiausaha kerja. Setiausaha kerja bagi pembangunan pelajar akan duduk di bawah naib yang dipertua naib yang dipertua pembangunan pelajar, dan setiausaha kerja bahagian strategik akan duduk di bawah naib yang dipertua bahagian strategik. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, seperti yang anda sudah lihat pada awal slot sebentar tadi, video Kopra MPP, dan sekarang Saudari Syasha Aliyah sudah ceritakan kepada anda iaitu apakah carta organisasi MPP itu sendiri. Baiklah, dengan ini saya menjemput Saudari Amsyar Hadi untuk memperkenalkan secara lebih terperinci dan hurai lebih lagi berkenaan jawatan yang disandang oleh majlis tertinggi kita. Dipersilakan saudara. Baik, terima kasih saudari moderator. Jadi kita pergi slide sebelum tadi. Tadi saudari Syasha dah perkenalkanlah barisan-barisan MT kami. Jadi mungkin saya nak kongsikan sedikit mungkin peranan MPP tersebut ataupun peranan majlis tertinggi yang kita ada. Okey, peranan saya selaku yang dipertua, saya kiranya orang kata ketua pelajar lah, ketua pelajar di UTHM. Saya akan menjaga semua pelajar-pelajar di kampus Pagoh, di kampus Parit Raja, dan itulah tugas utama saya, serta saya akan memimpinlah MPP saya yang ada di bawah saya. Okey, dan timbalan yang dipertua Saudari Syasha sebelah saya ini, Saudari Syasha lah yang akan bertindak sebagai second man ataupun orang kedua saya lah, okey, orang kanan saya. Kalau kata saya ada urusan lain yang tidak dapat dielakkan, maka Syasha lah yang akan menggantikan tempat saya di sini. Dan di bawah Syasha kita ada 3 NYDP sebenarnya. Okay, kita ada 3 NYDP mengikut portfolio masing-masing. Kita ada NYDP Kampus Pagoh, Saudari Syafiqah Husna yang menjaga hal ehwal Pagoh. Segala apa yang berlaku di Pagoh, isu-isu yang berlaku di Pagoh, maka Saudari Syafiqah Husna lah yang akan menjadi seorang peranan utama, seorang idol utama yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Kita ada NYDP PSKP, pengurusan strategi dan kebajikan pelajar. Okay, Saudara Qayyum, yang mana yang Saudara Qayyum ni akan menjaga 3 portfolio di bawahnya, iaitu kita ada Jabatan Kebajikan. Okay, kalau anda lihat di sini di skrin ni adalah jabatan yang ada. Qayyum akan jaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar, perhubungan strategik dan krisis, dan perumahan dan pengangkutan. Okay, itu adalah peranan Saudara Qayyum. Kita juga ada Saudara Zahir Rafian, NYDP naik yang dipertua pembangunan pelajar, yang akan menjaga 3 juga portfolio di bawah pembangunan pelajar, iaitu akademik dan kebolepasaran gaduran,
sukan, kebudayaan dan keusahawanan serta pembangunan pelajar dan kompetensi. Jadi Setiausaha Agung kita ada SUA yang bertindak sebagai jantung MPP lah. Okey. Kalau tak ada Setiausaha Agung ni, kita semua tak boleh bergerak. Okey, sebab apa? Sebab segala surat dengan dia. So kalau kata tak ada Setiausaha Agung ni, kita pun tak boleh bergerak lah. Okey. Dan kita ada 2 SUK yang akan membantu Setiausaha Agung. Okey, SUK yang berperanan, yang pertamanya nak backup NYDP dan juga Setiausaha Agung lah. Okey, segala surat-surat dalaman, maka Setiausaha Kerja lah yang akan menyelesaikannya. Dan tidak ketinggalan kita juga ada bendahari. Okey, bendahari tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kewangan MPP lah. Okey, dan juga apa yang menarik pada bendahari kali ini, bendahari kita adalah merupakan pelajar postgrad. Okey, pelajar pasca siswaza, yang mana bendahari kita juga berperanan untuk menjaga kebajikan-kebajikan pelajar postgrad, pelajar master dan PhD. So itu mungkin saya boleh ceritakanlah tentang peranan sebenarnya, apa tu peranan Majlis Tertinggi MPP. So saya serahkan balik pada saudari moderator. Terima kasih Saudara Amsyar atas penerangan dan huraian sebentar tadi. Baiklah, dalam carta organisasi yang dikongsikan oleh Saudara Amsyar sebentar tadi, MPP mempunyai 3 NYDP yang berbeza dan memegang kluster yang berbeza. Sudah tentu anda tertanya apakah pecahan jabatan untuk sesi kali ini dan skop-skop jabatan tersebut. Dengan ini saya menjemput Saudari Syasha Alia untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan ini. Dipersilakan saudari. Baiklah, seperti yang ditanya oleh saudari moderator, berikut merupakan jabatan-jabatan yang ada dalam Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi kali ini. Seperti di talian anda, kami mempunyai 6 jabatan, iaitu jabatan yang pertama, Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar. Yang kedua, Perhubungan Strategik dan Krisis. Dan ketiga, Perumahan dan Pengangkutan. Seterusnya, Akademik dan Kebolehpasaran Graduan. Seterusnya, Sukan, Kebudayaan dan Keusahawanan, dan yang terakhir adalah Pembangunan Pelajar dan Kompetensi. Jadi untuk jabatan-jabatan tersebut mungkin saya akan terangkan dengan lebih detail, sedikit detail supaya anda semua ambil maklum dan tahu jabatan-jabatan di dalam Majlis Perwakilan Pelajar yang ada di UTHM. Dalam masa yang sama membantu anda untuk merujuk mana jabatan yang perlu jika anda tertanya-tanya ataupun memerlukan bantuan daripada MPP-MPP. Jadi saya teruskan dengan job scope jabatan yang pertama, iaitu Jabatan Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar. Jabatan ini menjaga hal ehwal kebajikan pelajar dari segi bantuan keuangan, food bank dan sebagainya. Jadi seperti yang kita tahu dalam universiti, kadang-kadang kita tak tahu kat mana kita nak bagi tahu mengenai kebajikan pelajar. Kat mana kita nak dapatkan bantuan keuangan, bantuan zakat, bantuan, segala-segala bantuan lah. Jadi inilah jabatan yang perlu anda rujuk di dalam MPP untuk membantu anda semua. Selain daripada itu, jabatan ini juga memegang hal ehwal kesejahteraan pelajar yang mana menyelaraskan platform ataupun hebahan program berunsurkan kesejahteraan pelajar. Sebagai contoh, saya berikan contoh untuk menjaga kesejahteraan pelajar, andai katalah pelajar tu ditimpa musibah. Jadi jabatan ini juga bertanggungjawab untuk mengambil tahu ataupun mengambil berat tentang anda semua untuk memastikan anda tidak ketinggalan. Kita teruskan lagi dengan jabatan yang seterusnya, iaitu Jabatan Perhubungan Strategik dan Krisis. Jadi jabatan ini memegang portfolio untuk mengambil kira hal ehwal perhubungan awam dan media dan komunikasi. Jadi jabatan ini akan bertanggungjawab untuk menjawab segala strategik ataupun krisis yang berlaku di dalam universiti yang melibatkan Majlis Perwakilan Pelajar. Saya berikan contoh seperti andai katalah pelajar-pelajar dekat Universiti Tun Hussein Al Malaysia ni dia terkena orang kata di-scam. Contohlah dia ada rumah sewa, lepas tu dia di-scam. Lepas tu benda tu dia tertanya-tanya dekat MPP. Jadi pihak MPP sendiri ada jabatan yang akan bertanggungjawab untuk menjawab segala krisis yang berlaku. Macam yang saya terangkan tadi, andai kata dia kena scam pasal rumah sewa. Jadi jabatan inilah yang akan menjawab persoalan kenapa dia kena scam dan membantu anda semua.
Kita teruskan lagi dengan jabatan seterusnya iaitu perumahan dan pengangkutan. Jadi untuk jabatan ini, perumahan dan pengangkutan dia akan mengendalikan perumahan pelajar iaitu kolej kediaman dan pelajar tanpa asrama. Untuk pengetahuan semua pelajar baharu, kita ada kolej kediaman dan kita ada juga pelajar tanpa asrama. Pelajar tanpa asrama ini merupakan pelajar yang menyewa rumah di luar UTHM ataupun dia bukannya duduk di kolej kediaman di dalam UTHM. Jadi jabatan ini juga mengambil berat tentang pengangkutan pelajar. Macam yang kita tahu sebelum ni UTHM ada sediakan bas untuk semua pelajar di dalam UTHM untuk anda bergerak di dalam UTHM ataupun di luar UTHM. Seperti daripada kolej kediaman anda akan bergerak ke fakulti, daripada kolej kediaman anda akan bergerak ke bilik kuliah. Jadi jabatan ini yang bertanggungjawab untuk menguruskan atau mengeluarkan jadual atau mengambil kira orang kata daripada jabatan ini akan keluarkan jadual-jadual pergerakan bas untuk anda semua. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut dengan jabatan yang seterusnya iaitu jabatan akademik dan kebolehpasaran graduan. Jadi untuk jabatan ini mengambil berat tentang hal ehwal akademik dan kebolehpasaran pelajar. Apa yang saya boleh kata untuk jabatan ini adalah mengenai akademik anda seperti macam yang kita tahu anda semua ada SMAP. Okey, untuk SMAP, jabatan ini akan orang kata mendapatkan dua komunikasi dengan PPA iaitu pusat akademik untuk maklumkan pada anda tentang akademik semasa anda. Bila result nak keluar, macam mana nak daftar subjek. Jadi jabatan ini akan bekerjasama untuk membantu anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jabatan ini juga bertanggungjawab mengenai sijil kompetensi. Sijil kompetensi kita di universiti, jabatan ini akan bekerjasama dengan membantu anda menyampaikan perkara tersebut kepada pusat bertanggungjawab yang sesuai. Kita teruskan lagi dengan jabatan seterusnya iaitu Jabatan Sukan, Kebudayaan dan Keusahawanan. Jadi untuk jabatan ini dia memegang portfolio 3 benda. Yang pertama kebudayaan, yang kedua sukan dan yang ketiga teknik usahawan. Jadi macam yang kita tahu dalam universiti ini ada pasal kebudayaan. Jadi jabatan ini akan membantu anda kat mana anda untuk sertai perkara-perkara yang melibatkan sukan, kebudayaan dan usahawan. Jabatan ini juga bermainkan peranan menghasilkan orang kata tabung untuk MPP. Kadang-kadang kita ada konvo, kita akan meniaga. Jadi jabatan ini akan take lead untuk semua orang untuk mengumpul duit ataupun dana MPP sendiri. Kita akan teruskan lagi dengan jabatan yang terakhir iaitu Jabatan Pembangunan Pelajar dan Kompetensi. Untuk jabatan ini mengambil tanggungjawab mengenai hal ehwal kelab dan persatuan, mengambil tanggungjawab tentang hal ehwal kerohanian dan hal ehwal kemahiran. Jadi jabatan ini akan memegang ataupun membantu semua perbadanan ataupun kelab-kelab yang ada di UTHM. Macam yang kita tahu banyak badan-badan kepimpinan yang ada di UTHM. Jadi inilah jabatan yang akan orang kata bersaing bersama-sama membantu untuk menaikkan orang kata integriti setiap pelajar di UTHM. Saya rasa itu saja penerangan mengenai skop tugas jabatan dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Baiklah, terima kasih saudari Syasha Alia atas penerangan yang cukup terperinci lah saya kira. Jadinya para pelajar sekalian, jika ada sebarang permasalahan, anda boleh rujuk secara terus kepada jabatan-jabatan yang ada. Okey, baiklah. Saudara Amsyar, di misi MPP awal tadi, saudara Amsyar ada sebutkan mengenai co-manage bersama pihak pengurusan. Jadinya, adakah itu adalah perancangan dan hala tuju untuk MPP kali ini? Dipersilakan saudara Amsyar untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih saudari moderator. Sebenarnya apa itu co-manage? Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu sebenarnya co-manage ni? Okey, co-manage ni dalam bahasa Melayu dia adalah kita bekerjasama lah. Okey, co-managing, kita bekerjasama dalam menguruskan. Co-manage, okey, kita kerjasama dalam menguruskan. Di universiti ni, okay, kita ada badan MPP. Okay, kita ada badan MPP dan juga kita ada pucuk pimpinan universiti. Kita ada
NC, kita ada TNC HEPA, TNC lain, dan PTJ lain yang mana yang menguruskan pelbagai portfolio di universiti yang membabitkan membabitkan peranan dalam menjalankan tugasan-tugasan menguruskan pelajar lah. Okay. Dan co-manage ni yang telah saya sendiri yang telah menyuarakan kepada Datuk NC, kita telah bersetuju untuk kita bekerjasama ataupun kita co-manage. Okay, maksudnya apa segala keputusan yang pihak universiti buat, apa keputusan yang PTJ yang ada yang menguruskan pelajar-pelajar universiti buat ni haruslah diambil kira pandangan daripada MPP, dan MPP sendiri menyuarakan pendapat dan menguruskan bersama dalam keadaan yang elok lah kiranya. Maksudnya kalau ada isu, kalau ada sebarang permasalahan, kita bawa berbincang elok-elok dan kita kerjasama dalam putuskan perkara tersebut demi kebaikan pelajar. Itu masuk co-manage lah. Okay, dan seperti mana slide yang anda dapat lihat, apa sebenarnya perancangan ataupun hala tuju MPP. Okay, pada sesi kali ini kita perancangan kita yang pertamanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita bersama-sama memperjuangkan isu pelajar, memperjuangkan kebajikan pelajar, dan untuk kita menjadikan UTHM ni adalah satu tempat ataupun satu kampus yang mesra pelajar. Okay? Dan sebab itulah kita mengamalkan konsep co-managing supaya kita, apa yang pelajar dapat, apa yang pihak universiti lakukan kepada pelajar, kita semua gembira dan kita semua happy dengan keputusan yang kita capai. Dan seterusnya adalah MPP adalah badan inklusif yang mudah didekati. Seperti mana yang saya sebut dalam kita punya vision kita, dalam kita punya mission kita, MPP ni kita tak nak jadi sebagai badan yang jauh daripada pelajar. Kita nak supaya pelajar ni dapat berinteraksi secara terus, dapat berinteraksi macam kawan. Okay, kita sendiri MPP pun adalah pelajar. Jadi seharusnya pelajar dapat merasai denyut nadi pelajar, dan pelajar-pelajar sendiri dapat berceritalah masalah-masalah yang berlaku dengan MPP supaya kita dapat faham apa yang pelajar nak dan kita sendiri dapat bawa suara pelajar tu kepada pihak atasan. So itu yang kita masukkan dalam badan inklusif MPP ni, okay, untuk supaya kita mudah didekati dan kita nak terima segala pandangan serta kita nak raikan pelibatan mahasiswa dalam membuat keputusan yang akan dibawa kepada pihak kepimpinan universiti. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, kita di UTHM ni kita ada parlimen mahasiswa. Okay, kita ada Dewan Persidangan Parlimen Mahasiswa yang mana kita wujudkan untuk kita bincangkan wakil-wakil pelajar yang berada dalam tu, untuk kita bincang sama-sama apa masalah yang ada di kalangan pelajar-pelajar, apa yang isu-isu yang sedang berlaku pada waktu kini, yang kita dapat sama-sama berbincang, kita dapatkan jawapan, kita dapatkan pandangan daripada pelajar-pelajar, dan benda-benda yang inilah yang kita akan bawakan kepada pihak universiti untuk kita sama-sama selesaikan lah. Okay. Dan perancangan dan hala tuju kita juga, kita tidak meninggalkan ataupun kita tidak orang kata tidak meninggalkanlah tugasan utama sebagai MPP, iaitu menjaga kebajikan pelajar. Dan untuk itu kita menunjukkan ataupun kita highlightkan 3 perkara ataupun 3 asas utama MPP. 3 pokok utama MPP dalam kita punya hala tuju pada kali ini, iaitu yang pertamanya adalah untuk kita menjaga produk kebajikan pelajar, untuk kita memperjuangkan tentang produk kebajikan pelajar. Produk kebajikan ni pelajar ni seperti mana bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar, inisiatif-inisiatif untuk mengurangkan beban pelajar, okay? Dan kita juga tidak mengetepikan pelajar-pelajar B40, pelajar-pelajar M40, dan kita juga akan memperkasakan lagi produk-produk kebajikan yang ada. Okay? Kita ada banyak benda, kita ada banyak saluran-saluran kebajikan yang ada di universiti ni. Saya kira tadi Syasha ada sebut tentang food bank, kita ada zakat, kita ada pusat wakaf dan sebagainya. Jadi itulah perkara-perkara dalam kebajikan pelajar-pelajar semua yang saya kira pelajar-pelajar perlu tahu, dan kita juga MPP akan jadikan kita akan satukan info-info ataupun cara macam mana anda semua nak dapatkan maklumat tentang produk kebajikan itu dalam satu info yang mudah.
ataupun dalam satu saluran yang mudah pelajar-pelajar dapat tahu dan pelajar-pelajar dapat terima info tersebut. Itu fokus kita yang pertama. Dan kita ada fokus kita yang kedua adalah pembangunan pelajar. Kita tahu dekat UTHM kita ada ramai pelajar-pelajar yang ada bakat, ada potensi dan ada pelajar-pelajar yang special. Special maksud saya bakat-bakat yang terpendam yang mungkin tak ada di dalam diri orang lain lah. Okay, sebelum ni saya pernah jumpa seorang pelajar yang boleh gunakan suara untuk buat beatbox. So kadang-kadang benda ni mungkin lah nampak pelik kan, tapi itulah kreativiti ataupun uniknya pelajar-pelajar apa yang pelajar-pelajar kita ada. So kadang-kadang perkara ini ataupun orang kata bakat yang ada di kalangan pelajar ni boleh dikembangkan dan kita juga tak nak sia-siakan bakat yang ada pada pelajar ni. So sebab itu kita nak masukkan dalam inisiatif MPP juga adalah untuk kita membangunkan pelajar untuk kita memperkasakan sendiri pembangunan pelajar. Okay, pelajar-pelajar yang minat bersukan, pelajar-pelajar yang minat keusahawanan contohnya. Kita akan channelkan ataupun kita akan sediakan platform-platform yang sesuai untuk pelajar-pelajar ni membangunkan bakat mereka. Mungkin kita di UTHM ni kita ada fasiliti sukan, kita ada kemudahan sukan seperti stadium, kita ada gelanggang futsal dan sebagainya. Jadi itulah yang kita akan cuba upgrade, bukan upgrade, kita maksud saya adalah untuk kita perkasakan, okay? Untuk kita perkasakan supaya pelajar-pelajar ni dapat mengembangkan lagi bakat yang sedia ada. Dan menerusi pembangunan pelajar juga, kita ada pusat pembangunan pelajar yang mana yang berperanan untuk menjaga segala program-program pembangunan, segala program-program yang melibatkan bakat pelajar. Okay, kalau pelajar tu nak menyanyi, kalau pelajar tu ada bakat menyanyi, mungkin kita boleh adakan program-program inisiatif nyanyian dan sebagainya. Jadi itulah inisiatif yang kita sendiri MPP cuba nak highlightkan dalam kita punya Hala 7 MPP. Dan saya juga tidak lupakan ataupun saya juga tidak mengenepikan pelajar-pelajar yang minat e-sport. Okay, benda ni sebenarnya disuarakan oleh pelajar-pelajar daripada dahulu lagi. Okay, ada pelajar-pelajar yang minat main e-sport, ada pelajar-pelajar yang join tournament e-sport dan menang sekalipun. Ada pelajar kita setahun lepas menang e-sport dalam pertandingan Mobile Legend. Dan itulah salah satu benda yang kita bukanlah nak kata lepas pandang, tapi masih tidak ada keistimewaan pada pelajar-pelajar tersebut. Dan saya sendiri untuk MPP kali ini kita akan memperjuangkan tentang e-sport ni supaya pelajar-pelajar dapat memperkasakan lagi bakat mereka dalam bidang e-sukan ni. Okey, itu inisiatif kita yang kedua dan kita juga ada inisiatif yang ketiga adalah pemerkasaan keusahawanan pelajar. Okey, di mana seperti mana vision kita tadi, seperti mana mission kita adalah untuk kita selari dengan Hala 7 University ke arah Global Technopreneur University 2030. Okey, dalam Global Technopreneur University ni salah satu inisiatif adalah untuk pemerkasaan keusahawanan pelajar. Okey, kita tahu ramai pelajar-pelajar di universiti ni minat. Bukan sahaja minat, malahan ada yang dah ada bisnes sendiri, okay, yang dah berjaya pun ada, yang dah ada syarikat sendiri pun ada. So maksudnya pelajar-pelajar ni di samping mereka belajar, ada juga pelajar-pelajar yang mengambil kesempatan untuk cari duit poket ataupun cari duit tepi lah, menerusi program-program keusahawanan. Mereka ni berjual, mereka ni menjadi ejen dropship dan sebagainya. Jadi untuk itu kita juga nak fokuskan inisiatif yang ketiga ni untuk kita perkasakan keusahawanan pelajar. Kita nak perkasakan pelajar-pelajar yang minat berniaga ni supaya mereka boleh pergi lebih jauh. Kita di universiti ni kita ada Pusat Teknosawan Universiti. Kita ada Pusat Teknosawan Universiti di mana Pusat Teknosawan Universiti ni, PTU ni, mampu memberikan modal ataupun memberikan support kepada pelajar-pelajar yang minat berniaga ni. Jadi salah satu inisiatif mungkin modal permulaan perniagaan yang ada pada PTU boleh digunakan pakai untuk pelajar-pelajar ni untuk teruskan ataupun untuk tingkatkan lagi mereka punya bisnes. Saya tahu ramai pelajar-pelajar UTHM ni minat bisnes, walaupun bukan bidang itulah yang bidang mereka belajar. Mungkin ada pelajar tu yang belajar engineering, belajar civil engineering, tapi dia bagus dalam keusahawanan. Dia bagus dalam mencari duit tepi. So itu yang kita tidak akan endahkan, dan itu juga perkara yang kita akan bantu pelajar-pelajar semua. Dan inisiatif yang MPP boleh lakukan, mungkin kita nak sediakan tempat-tempat untuk pelajar ni berniaga. Okay, mungkin kita boleh sediakan platform-platform perniagaan untuk pelajar-pelajar tersebut. So itu harapan dan inisiatif yang akan
MPP bawa pada kali ini. Dan itulah hala tuju yang kita cuba nak bantu pelajar-pelajar semua dalam sesi kali ini saya kira. Jadi mungkin sekadar itu perkongsian saya untuk hala tuju. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Nampaknya begitulah hala tuju yang dipilih MPP kali ini dan perkara asas tanggungjawab yang digalas MPP dalam menjadi pemimpin tertinggi di Universiti Tun Hussein Malaysia ini. Terima kasih saudara Amsyar atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, dengan perkongsian saudara Amsyar dan saudari Syasha dari slot bermula, sudah tentu saya teruja. Sudah tentu rasa teruja dalam diri pelajar untuk menceburi bidang ini juga. Sudah tentu rasa teruja dalam diri pelajar, adanya rasa teruja dalam diri pelajar untuk menceburi bidang ini juga kelak. Baiklah, jadinya apakah kriteria seorang pelajar itu jika ingin menjadi MPP UTHM ini? Dipersilakan saudari Syasha untuk kongsikan lebih lanjut berkenaan ini. Baiklah, berkenaan dengan macam mana nak jadi MPP ataupun anda teringin nak jadi MPP, apakah orang kata tips-tipsnya? Antaranya adalah macam yang kita tahu untuk jadi MPP ni macam yang diterangkan oleh Amsyar sebentar tadi, nak jadi MPP adalah melalui pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus, macam mana anda tengok pilihan raya di luar, macam itulah pilihan raya di kampus. Cumanya beza, di luar adalah luar, di dalam kampus pengundinya adalah di kalangan pelajar-pelajar di dalam kampus. Jadi untuk menjadi MPP, antaranya adalah yang pertama menyertai badan organisasi di Universiti Tun Hussein On iaitu UTHM. Kenapa kena sertai badan berorganisasi? Pertama sekali, di dalam badan organisasi lah kita dapat belajar macam mana untuk jadi kepimpinan, macam mana kita nak bekerja dalam organisasi. Tanpa kita menyertai badan organisasi, dekat mana kita nak belajar? Kalau kita belajar dalam kelas, orang kata itu adalah subjek yang kita belajar. Tapi kalau kita masuk perbadanan organisasi, dekat situlah macam yang saya katakan tadi, kita dapat belajar macam mana kita nak jadi pemimpin, macam mana kita nak bekerjasama dengan orang yang luar daripada kelas kita dan sebagainya. Yang keduanya adalah menyertai program-program peringkat dalam dan luar universiti yang berimpak tinggi. Jadi untuk menyertai program-program yang berimpak tinggi, tak kiralah dalam universiti ataupun luar universiti, program-program sebegini juga memberi impak yang besar kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi orang yang lebih better dan orang kata menambah ilmu pengetahuan. Untuk jadi pemimpin, kita kena ada ilmu dan pengetahuan. Tanpa ilmu dan pengetahuan, macam mana kita nak memimpin orang-orang di bawah kita? Selain daripada itu, bergiat aktif di peringkat fakulti, kolej kediaman atau kelab ataupun persatuan. Okey, macam yang mungkin selepas ni kami akan terangkan lebih lanjut mengenai badan-badan kepimpinan di dalam universiti. Tapi untuk pengetahuan semua, apabila anda bergiat aktif di dalam badan perbadanan seperti fakulti, kolej kediaman ataupun kelab-kelab persatuan di dalam universiti, benda ni yang sama macam saya kata, bila kita join badan-badan berorganisasi, kita dapat belajar pelbagai-bagai cara dan pelbagai-bagai tips untuk kita jadi seorang pemimpin. Untuk jadi MPP sendiri, tak dinafikan kita kena ada ilmu macam yang saya katakan tadi. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak guide orang-orang yang di bawahan kita, macam mana kita nak guide anak-anak buah kita. Begitu juga menjadi pengarah. Saya jadi pengarah MSS, saya banyak belajar ataupun menimba ilmu dengan orang sekeliling-sekeliling saya yang berpengalaman. Bertanya pendapat, kita jangan segan untuk bertanyakan pendapat ataupun orang kata jangan berlagak sombong. Macam itulah. Jadi untuk seterusnya, mempunyai sikap proaktif, agresif, rasional, profesionalism dan integriti dalam kepimpinan. Jadi untuk menjadi pemimpin, macam yang kita tengok untuk jadi pemimpin, dia kena berdiri di hadapan. Bila dia berdiri di hadapan, dia kenalah proaktif. Takkanlah seorang pemimpin itu bersikapnya diam je. Kalau pemimpin, awak bayangkan kalau dalam kelas awak punya ketua kelas diam je. Macam mana dia nak membawa suara awak untuk disampaikan di pihak atasan. Seterusnya, yakin dan tonjolkan kebolehan dan bakat yang ada. Bagi saya, untuk yakin dan tonjolkan kebolehan diri masing-masing mempunyai fasa. Kita bermula daripada bawah. Kita bermula daripada tak tahu apa-apa. Kita menimba ilmu daripada orang.
Kita menimba ilmu, kita tanamkan ilmu tu di dalam diri kita dan kita serap benda tu dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih bagus, orang yang lebih better dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan kongsikan apa orang kata syarat-syarat untuk menjadi MPP. Yang pertama sekali syaratnya mestilah bergiat aktif. Bergiat aktif macam yang saya terangkan tadi. Yang keduanya sekurang-kurangnya pelajar itu mempunyai 2 semester di dalam pembelajaran mereka. Maksudnya anda kata awak dah tahun keempat tapi dah semester kedua. Awak tak bolehlah nak mohon MPP sebab jawatan MPP adalah 2 semester iaitu bersamaan dengan setahun. Selain daripada itu, untuk menjadi MPP, anda tidak digalakkan untuk menjadi MPP semasa semester LI ataupun LM anda. LI iaitu latihan industri dan LM latihan mengajar. Untuk menjadi MPP lebih baik dan lebih bagus kerana lebih baik dan lebih bagus untuk anda berada di dalam universiti. Sebab macam yang kita tahu, MPP ini berfungsi sebagai orang kata penggerak suara pelajar kepada pengurusan. Jadi kalau MPP-nya sendiri tak ada dekat universiti, macam mana dia nak bawa suara-suara pelajar yang lain kepada pengurusan? Jadi seterusnya mungkin saya akan share sedikit orang kata macam mana flow untuk jadi MPP. Pertama sekali untuk jadi MPP di dalam universiti sendiri kita ada perbadanan yang dinamakan JP-MPP. JP-MPP itu merupakan jawatan kuasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi JP-MPP ni fungsi dia adalah sama seperti SPR. Macam mana SPR itu bekerja, macam itulah JP-MPP ini bekerja. Jadi JP-MPP pertama sekali diorang akan buka permohonan untuk jadi MPP. Dah buka permohonan untuk jadi MPP. Siapa yang nak jadi MPP dengan syarat-syarat yang dia rasa dia mampu jadi MPP, mohonlah. Macam itulah. Jadi untuk mohon tu dia ada 2 kategori, iaitu calon fakulti dan calon umum. Untuk calon umum, dia akan bertanding untuk majlis tertinggi dan calon fakulti dia akan bertanding untuk jabatan ataupun esko di dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi seterusnya bila anda dah bertanding, dah mohon melalui JP-MPP, dah bertanding adalah macam anda tengok dekat luar. Sebelum ni yang kita tengok PRN Johor. Okey, PRN Johor, kalau kita keluar je kita nampak bendera parti banyak-banyak. Macam itulah dalam kampus. Kita membawa nama sendirilah. Tak adalah bawa nama parti luar. Tak. Kita bawa nama sendiri. Kita berkempen. Kita rapat umum dengan orang. Kita kenalkan diri kita kepada orang. Kita tampal poster kita. Kita tampal banner kita dan sebagainya. Macam mana anda tengok cara pilihan raya di luar. Macam tu juga cara pilihan raya di dalam kampus. Jadi setelah kita berkempen, kita akan ada satu tarikh untuk tarikh mengundi. Untuk tarikh mengundi, macam yang saya terangkan tadi, ada 2 kategori. Calon fakulti dan calon umum. Untuk calon umum, pengundinya adalah serata-rata semua pelajar aktif di dalam universiti. Untuk pelajar fakulti, untuk calon fakulti, pengundinya hanyalah pelajar aktif di dalam fakultinya sahaja. Jadi itulah bezanya calon umum dan calon fakulti. Setelah mengundi, kita akan tengok siapa dia punya pengundi dia paling tinggi, itulah jawatan-jawatan yang akan menang. Saya bagi contoh untuk rapat umum di Indok, untuk calon umum di Indok ada 5 kerusi. Jadi anda kata calonnya ada 7 orang tu lah yang akan merebut 5 kerusi yang ada. Jadi 5 dia punya undian paling tinggi, dia lah akan memegang kerusi-kerusi itu tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Syasha Alia atas perkongsian kriteria sebentar tadi. Jadi anda ingin menjadi MPP, ayuhlah lakukan persediaan daripada sekarang. Terus bersemangat dalam menambah pengalaman baru di universiti ini. Baiklah, daripada tadi kita asyik bercakap mengenai MPP UTHM. Sudah tentu pelajar tertanya-tanya, ada MPP sahajakah sebagai pemimpin di UTHM ini? Mungkin Saudara Amsyah ataupun Saudari Syasha Alia boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan majlis kepimpinan yang lain. Dipersilakan Saudara. Baik, terima kasih moderator. Jadi soalannya cukup menarik. MPP je ke yang ada dekat UTHM ni? Tak ada ke badan-badan lain yang
yang wujud di UTHM ni untuk anda semua join? Tak, sebenarnya ada. Okay, sebenarnya kita ada banyak lagi badan-badan kepimpinan, badan-badan organisasi yang lain yang anda boleh join di universiti ni. Sebelum kita kenali lah badan-badan kepimpinan yang ada, sebenarnya saya cukup tertarik dengan slide ini, ingin menjadi MVP. Okay. Mungkin saya boleh tambah sikit daripada Syasha tadi. Betul apa yang Syasha sebut, saya tertarik satu benda. Untuk anda jadi MVP ni anda perlu ada ilmu. Okay. Ilmu tu penting lah. Ilmu dan pengalaman tu adalah satu benda yang penting. Di mana untuk anda jadi MVP ni bukanlah anda jadi MVP dengan fikiran yang kosong. Bukanlah anda jadi MVP dengan pengalaman yang kosong yang tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi MVP. Tidak, bukanlah saya kata tidak boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab syarat nak jadi MVP macam yang Syasha sebut tadi, asalkan anda ada baki 2 tahun pengajian, asalkan anda ada 1 result semester, asalkan anda ni adalah pelajar aktif, anda boleh jadi MVP. Tapi apa yang saya nak sebut dekat sini, kalau anda jadi MVP tanpa ada pengalaman, tanpa ada asas dalam berorganisasi, tanpa ada asas dalam kepimpinan, tanpa ada ilmu kepimpinan sendiri, maka apabila anda menjadi MVP, agak sukar di situ untuk anda survive dalam kehidupan sebagai seorang MVP. Kenapa saya cakap macam tu? Saya sebenarnya ini merupakan kali kedua. Saya jadi MVP pada di UTHM ni lah. Okay. Pada pertama kali saya jadi MVP adalah ketika saya berada di pengajian diploma UTHM. Okay, saya juga merupakan alumni pelajar diploma UTHM. Waktu saya pelajar diploma, waktu saya diploma, saya mula daripada bawah. Okay, bukan tiba-tiba naik jadi MVP, tak. Saya mula-mula dengan saya mula dengan Persatuan Pelajar Diploma. Okay, tempat di mana saya mengasah bakat, tempat di mana saya belajar tentang apa itu kepimpinan. Selain daripada Persatuan Pelajar Diploma, saya masa itu juga pegang jawatan sebagai Majlis Kepimpinan Pelajar, yang mana selepas ni saya akan kongsikan dengan anda. Apa tu semua tu lah, nanti saya akan kongsikan. Cuma saya nak ceritakan sedikit lah. Okay? Saya nak ceritakan sedikit sejarah perjalanan saya menjadi seorang MVP. Jadi pada ketika itu saya join Persatuan Pelajar Diploma, saya join Majlis Kepimpinan Pelajar, Kolej Kediaman Paguh 1, dan 2 organisasi yang berbeza. Satu organisasi kelab fakulti dan satu organisasi Kolej Kediaman. Jadi walaupun tugasan dia agak berat sebab kita ialah memegang 2 jawatan dalam satu masa ataupun duduk dalam 2 portfolio yang berbeza dalam satu masa, tapi kita bermula daripada bawah. Okay, saya mula daripada seorang ahli biasa dalam Persatuan Pelajar Diploma. Saya belajar cara macam mana nak berprogram, saya belajar cara macam mana nak buat paperwork, saya belajar cara macam mana nak engage dengan orang luar. So benda-benda yang kita belajar dalam organisasi itu, dalam persatuan itulah yang menjadi asas utama kepada apa yang kita jadi sekarang. Okay, seperti mana yang anda lihat saya sekarang ni, anda lihat saya bercakap di depan anda semua ni. Sebenarnya saya dulu tak pandai bercakap. Jujur saya cakap, masa saya sekolah dulu, kalau kata nak suruh present kat depan pun saya tak pandai ni. Betul, saya cakap betul. Kalau kata nak suruh present ke nak suruh bercakap ke depan, memang saya tak berani. Sebab apa? Memang masa tu kita tidak diberikan peluang. Kita tidak diajar tentang macam mana cara nak bercakap depan orang, macam mana cara untuk kita bergaul dengan orang. Benda-benda tu sebenarnya kita tidaklah secara langsung diajar di waktu sekolah dulu lah. Zaman saya sekolah dulu, ialah kita sekolah, kita belajar nak fokus SPM, PMR dan sebagainya. Jadi benda ni saya dapat apabila saya join persatuan, saya join MKP. So kita belajar daripada senior-senior. Saya belajar bercakap pun daripada meeting. Okay, waktu meeting tu lah waktu yang mana kita boleh suarakan apa pendapat kita. Kita belajar cara nak bercakap dengan orang, kita belajar cara macam mana nak communicate dengan baik dengan orang. Jadi benda-benda asas yang saya belajar ketika berpersatuan itu yang menjadi asas yang saya bawa sewaktu tahun 2 pengajian di diploma. Saya bawa untuk saya bertanding sebagai seorang MPP, terus ke calon umum, bertanding bersama-sama calon-calon di peringkat degree, dan saya boleh menang majoriti yang besar dan menang nombor 1. Okay, kenapa? Bukan saya nak banggakan yang mengatakan saya ini menang nombor 1, tidak. Tapi disebabkan pengalaman yang kita ada, disebabkan basic ataupun asas yang kita telah ada di peringkat awal. Semasa awal pengajian lagi saya dah join organisasi, saya dah join persatuan dan sebagainya. Asas itulah yang menjadi kekuatan saya ketika saya bertanding.
Ketika itu kita nak berkempen, kita ada kenalan, kita ada rakan-rakan kita yang support kita. Kita juga ada pelajar-pelajar yang dah tahu, oh pelajar ni dah pernah handle program, pelajar ni dah pernah berurusan dengan staff, dah pernah bantu untuk selesaikan masalah. Okay, di college juga saya pernah bantu pelajar-pelajar urusan yang berkaitan college kedaman. So benda-benda tu dah yang menyebabkan pelajar-pelajar tahu macam mana kita bekerja dan pelajar-pelajar dapat nilai sendiri kepimpinan ataupun bakat yang kita ada. So sebab tu bila bercakap tentang nak jadi MPP, maka kita kena bersedia dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai perkara, dan saya boleh katakan kepada anda semua, antara salah satu cara yang anda boleh lakukan, joinlah persatuan-persatuan ataupun badan organisasi yang ada di UTHM yang kita sayangi inilah. Jadi untuk itu saya akan kongsikanlah, panjang betul mukadimah dia. Okay, saya akan kongsikan apa sebenarnya badan kepimpinan ataupun organisasi lain yang ada selain daripada MPP. Okay, selain daripada MPP, kita ada Majlis Kepimpinan Pelajar, MKP, Kolej Kediaman. Okay, kalau kita ada MPP ni Majlis Perwakilan Pelajar. Kita ada MKP, Majlis Kepimpinan Pelajar, iaitu wakil pelajar yang menjadi wakil kepada kolej. Okay, maksud saya MKP ni tugasnya adalah untuk menjaga kolej kediaman. Okay. Kalau anda pelajar kolej kediaman dalam ataupun kolej kediaman TDI, Tun Dr. Ismail ataupun kolej kediaman Tun Fatimah, maka MKP lah yang akan menjaga kolej kediaman tersebut, yang akan berperanan dalam menjaga keseluruhan proses dan tanggungjawab yang berlaku di kolej kediaman. Tapi saya nak kongsikan dekat sini, kalau anda lihat di skrin tersebut, kita ada 8 kan? Okay, ada 8 kolej kediaman. Tapi sebenarnya kalau saya boleh sharekan kepada anda, saya boleh kongsikan kepada anda, sekarang ni kita telah lakukan satu perubahan di mana daripada 8 kolej yang ada, kita telah satukan beberapa kolej menjadi satu kelompok yang besar, iaitu kita ada kolej kediaman dalam, kita ada kolej kediaman luar, dan juga kita ada kolej kediaman paguh. Okay, kalau anda lihat di skrin itu, Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Tun Fatimah dan juga Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail. Tiga-tiga kolej itu adalah tiga kolej yang berada di dalam kampus. Jadi apabila 3 kolej yang berada di dalam kampus tu kita satukan dalam satu kelompok yang mana kita namakan Kolej Kediaman Dalam Kampus, KKDK. So sekarang ini kalau anda ditanyakan ataupun anda ditanya kolej mana ataupun anda diberikan nama Kolej Kediaman Dalam Kampus, maka antara 3 ni lah, okay, antara 3 kolej yang saya sebut tadi, itulah tiga kolej yang ada dalam kolej kediaman dalam kampus. Okay. Untuk kolej kediaman luar kampus, KKLK, okay, kita ada kolej kediaman perwira dan juga kita ada pelajar tanpa asrama. Okay. Kolej kediaman perwira dan juga PTA, iaitu satu kolej perwira yang duduk di luar kampus kita lah, dan satu lagi adalah pelajar tanpa asrama. Pelajar tanpa asrama ni adalah pelajar-pelajar yang duduk di rumah sewa. Okey. So dua-dua kolej ni ataupun satu kolej perwira dan juga pelajar tanpa asrama ni disatukan dalam skop kolej kediaman luar kampus. Kita satukan dalam satu kelompok je lah untuk senang pengurusannya. Maka kalau anda tanya siapakah pelajar-pelajar yang duduk dalam kampus, dalam kolej kediaman luar kampus, maka pelajar-pelajar yang duduk di perwira dan pelajar tanpa asrama lah yang pelajar-pelajar tersebut lah yang berkenaan. Okey, dan kita juga ada kolej kediaman paguh. Okey, kolej kediaman paguh, kolej kediaman kampus paguh. Okey, di mana kolej kediaman kampus paguh ni merangkumi 3 kolej utama yang ada asalnya di Paguh, iaitu kolej kediaman paguh 1, kolej kediaman paguh 2 dan juga kolej kediaman paguh 3. So tiga-tiga kolej kediaman di kampus Paguh ni, okay, kita dah satukan dalam satu kelompok yang dinamakan Kolej Kediaman Kampus Paguh. So lepas ni bila anda pergi ke Paguh, tak ada dah tiga-tiga kolej ni, dia akan jadi satu nama je, iaitu Kolej Kediaman Kampus Paguh. So itulah kolej-kolej kediaman yang saya kongsikan, dan peranan Majlis Kepimpinan Pelajar adalah bertanggungjawab di kolej kediaman. Tapi saya rasa kalau nak cerita tentang Majlis Kepimpinan Pelajar ni, saya rasa saya serahkan kepada saudara Syasha lah kot. Sebab Syasha baru sahaja sebelum MP dia menjawab jawatan sebagai MKP Kolej Kediaman. Jadi saya rasa Syasha mungkin lebih arif dalam peranan dan tanggungjawab MKP. Silakan Syasha, boleh kongsikan sedikit.
Baiklah, betul macam yang saudara Amsyah bagi tahu anda semua. Sebelum saya jadi MPP, saya merupakan Majlis Kepimpinan Pelajar. Saya merupakan Majlis Kepimpinan Pelajar selama setahun setengah ataupun 2 sesi di bawah Kolej Kediaman Tun Fatimah. Okey, saya ceritakan sikit lah pengalaman saya menjadi Majlis Kepimpinan Pelajar. Mula-mula saya masuk masa saya tahun 1, semester 1, saya masuk Rakan Biru. Saya percaya dan pasti anda semua ada daftar Rakan Biru di setiap kolej kediaman masing-masing. Macam mana anda daftar, macam itulah saya daftar. Saya bermula dengan orang kata masuk menjadi Rakan Biru kepada Majlis Kepimpinan Pelajar di dalam kolej-kolej kediaman. Seterusnya, masa saya tahun 1, semester 2, saya cuba untuk masuk Majlis Kepimpinan Pelajar di Kolej Kediaman Tun Fatimah, yang mana saya mohon dengan Majlis Kepimpinan Pelajar, pengetua Kolej Kediaman, saya mohon dan saya lalui sesi interview dengan diorang, dan saya berjaya melalui sesi interview tersebut. Jadi saya menjawat jawatan MKP Kolej Kediaman Tun Fatimah selama 1 sesi. Jadi masa saya jadi 1 sesi tu, orang kata banyaklah pengalaman yang saya belajar. Daripada saya tak tahu apa-apa, macam-macam yang saya tahu pasal Kolej Kediaman. Orang kata kalau nak dibandingkan MPP dan MKP, bukan nak dibandingkan, saya betulkan balik ayat saya, apa perbezaannya di antara MPP dan MKP. Kalau dulu kita nak kata bahasa skemanya lain lah. Senang kata saya kata orang kata bahasa yang kita faham. Mak bapak saya pun tanya saya, apa bezanya MPP dan MKP? Okey, MPP fungsinya adalah menjaga orang kata kebajikan seluruh warga ataupun seluruh pelajar-pelajar di dalam universiti. MKP pula menjadi orang kata menjaga kebajikan pelajar di dalam kolej kediaman masing-masing. Jadi masa saya jadi MKP, macam-macam lah yang saya belajar. Saya belajar macam mana orang kata handle situasi-situasi yang ada di kolej kediaman, masalah-masalah yang ada di kolej kediaman. MKP juga fungsinya seperti MPP, cumanya penyampaiannya adalah contohlah, pelajar tu ada masalah di kolej kediaman. Pelajar tu sampaikan masalah tu kepada MKP, MKP akan bawa masalah itu kepada pihak pengurusan kolej kediaman. Jadi orang kata, macam yang saya terangkan sebentar tadi, untuk menjadi MPP, kita perlulah bermula daripada bawah. Macam yang saya terangkan, saya bermula dengan Rakan Biru di dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Saya teruskan lagi dengan saya cuba menjadi Majlis Kepimpinan Pelajar selama 1 sesi. Kemudian saya cuba dengan benda baru menjadi MPP. Dan di sinilah berdirinya saya di sini. Saya cuba pelbagai badan kepimpinan di dalam universiti untuk saya jadi di mana saya sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Syasha atas peranan tanggungjawab MKP tadi. Kalau nak diikutkan lah, okay, antara MPP dengan MKP macam tak jauh beza kan. Tapi sebenarnya ada beza antara MPP dengan MKP ni. MPP kita menjaga keseluruhan universiti. Okay. MPP ialah badan pimpinan pelajar yang kita jaga satu universiti. Okay, tak kisah kolej kediaman, tak kisah akademik pelajar, kebajikan pelajar dan sebagainya, itu adalah di bawah tanggungjawab MPP. Tapi untuk Majlis Kepimpinan Pelajar, mereka adalah badan kepimpinan yang bertanggungjawab di kolej kediaman. Saya sebenarnya di waktu yang lepas, ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang confused. Ramai pelajar-pelajar yang rasa macam, tak sama ke MKP dengan MPP ni? Rasa macam sama je. Tapi sebenarnya memang tak sama. Okay. Saya nak jelaskan kat sini, kalau ada isu-isu ataupun masalah yang berkaitan dengan kolej kediaman, maka anda utamanya adalah anda cari MKP. Okay? Kalau katalah masalah kunci rumah, kunci bilik rosak ke ataupun hilang, nak daftar kolej ke dan sebagainya, jadi siapa yang anda perlu jumpa dulu? MKP yang anda kena jumpa dulu, bukan MPP. Nak jumpa MPP pun boleh, tak ada masalah, kita akan bantu juga. Cuma kita akan channelkan kepada MKP lah. Tapi yang paling utamanya adalah MKP itu sendiri. MKP Kolej Kediaman ya. Kolej Kediaman inilah yang akan membantu anda dalam urusan pentadbiran di Kolej Kediaman. Okay. So, selain daripada MKP, kita juga ada kelab fakulti. Okay. Saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang baru daftar ni kebanyakannya adalah di fakulti FK,
FKEE, FKMP, FPTV dan juga FSKTM, FTK dan FAST lah, tak silap saya lah. Okay, kecuali PPD lah, kecuali PPD dan kecuali FPTP. Okay, tak silap saya untuk sesi anda semua tak ada pelajar PPD sebab PPD diploma dan tiada pelajar FPTP, Fakulti Pengurusan Teknologi, fakulti saya. So, untuk anda semua yang baru masuk ni, sebenarnya kita ada kelab fakulti yang mana mungkin dia akan ada pembukaan keahlian setiap semester ataupun setiap sesi. Okay. Jadi kalau anda nak cuba ataupun nak join, nak cari pengalaman, nak belajar macam mana organisasi, boleh juga join kelab fakulti. Selain daripada Kolej Kiriman tadi, Majlis Kepimpinan Pelajar, kita juga ada kelab fakulti, di mana kelab fakulti ini berperanan dia adalah untuk menjaga fakulti. Okay, tadi MKP dia dah jaga kolej. Kelab fakulti ni dia akan jaga fakulti. So segala program-program fakulti, segala masalah berkaitan dengan fakulti, akademik fakulti dan sebagainya, maka orang pertama yang anda perlu refer adalah wakil fakulti ataupun kelab-kelab di fakulti. So itulah peranan utama kelab fakulti yang ada di UiTM ni. Nah, kalau saya boleh kongsikan di slide itu, kita ada yang pertamanya adalah kelab fakulti kejuruteraan elektrik. Okay, kelab kejuruteraan elektrik yang mewakili Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okay, dan sebelah dia tu ada KKA, Kelab Kejuruteraan Awam, yang mewakili Fakulti Kejuruteraan Awam lah, FKAP. Sebelah dia lagi ada PPM, Persatuan Pelajar Mekanikal, mewakili Fakulti Mekanikal dan Pembuatan. Okay, Kelab FPTV, okay, KPTV, Kelab Pengurusan Teknologi dan Kelab Pendidikan Teknologi dan Vocational, okay, mewakili Fakulti FPTV. Sebelah dia ada TMB Club, Teknologi Management Club, iaitu mewakili Kelab Pengurusan Teknologi dan Bisnes. Right, so yang bawah tu yang macam apa, Jimmy Neutron tu apa, ITC. So ITC tu adalah Kelab Information Technology Club, okay, Kelab Informasi di bawah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Okay. Itulah satu-satunya kelab information teknologi yang ada di UiTM. Selepas dia adalah PPD, Persatuan Pelajar Diploma, mungkin tak terlibat secara langsung dengan anda semua sebab itu berada di Pago dan itu khusus kepada pelajar-pelajar diploma. Sebelah dia kita ada ETEC. Saya dapat tahu ramai pelajar-pelajar di sini adalah pelajar-pelajar fakulti FTK. So kalau anda semua berminat nak join kelab fakulti, saya sangat menyarankan anda join kelab fakulti yang ada seperti ETEC dan yang lain-lain tadilah. Okay, ETEC ni sangat aktif di kelab fakulti dan anda boleh join untuk rasa pengalaman berorganisasi. Dan yang terakhirnya adalah STC, Science Technology Club. Okay, Science Technology Club pun sama berada di Pago. Ada juga pelajar-pelajar FAST yang mendaftar kan, Fakulti Sains Teknologi. So kalau anda rasa nak join kelab fakulti, nak rasa cari pengalaman, bolehlah join ke semua kelab-kelab yang saya telah bagi tahu tersebut. Tapi janganlah kalau anda ni Fakulti Kejuruteraan Awam, janganlah masuk kelab PPD. Tak kenalah. Okay, dan biasanya syarat-syarat yang dikenakan oleh persatuan atau kelab tu sendiri pun mewajibkan pelajar yang join tu adalah pelajar daripada fakulti tersebut sahaja. Okay, maksudnya kalau anda tu daripada Fakulti Mekanikal, anda tidak boleh masuk kelab kejuruteraan elektrik. So maksudnya anda hanya boleh join kelab mewakili fakulti yang anda belajar saja, fakulti yang anda berada saja. Okey. Walaupun mungkin ada yang berminat, okey, saya ni belajar elektrik tapi saya minatlah nak masuk kelab ETEC. Walaupun ada minat tapi tak boleh lah. Okey. Anda kena ikut peraturan-peraturan yang ada di kelab fakulti tersebut. Okey. Selain dari kelab fakulti, apa lagi yang kita ada? Kita juga ada badan beruniform. Okey. Badan beruniform ni saya kira kalau di sekolah dulu anda mungkin ada yang join KRS, Kadet Bomber, Pengakap dan sebagainya. Di universiti pun kita ada badan-badan beruniform yang aktif sebenarnya. Memang sangat-sangat aktif di universiti. Kita ada Palapes, kita ada Korps Sudsis, kita ada Siswa Bomber, kita ada Relasis, kita ada Siskor, kita ada Kelana Siswa, kita ada Persatuan Belang Sabit Merah, Persatuan Pandu Puteri dan satu lagi tu saya tak nampak. Itu badan-badan beruniform yang ada di universiti kita dan anda boleh join. Okay, kalau rasa nak ditauliahkan ataupun kalau anda rasa anda nak jawatan. Okay, biasanya kalau anda join SISPA daripada tahun 1 sampai tahun 3 sampai anda tauliah, okay, anda akan dapat satu gelaran iaitu
Lieutenant Muda. LTPA. Okay, Lieutenant Muda. Maksudnya bila anda join Badan Uniform ni, salah satu kelebihannya, anda join Badan Uniform, anda boleh dapat pangkat. Okay, setiap Badan Uniform lain pangkat yang ada lah. Okay, kalau macam Sispa dia ada Lieutenant Muda. Kalau macam Sisko mungkin dia ada Lieutenant ke apa dan sebagainya lah. Okay, so saya nak cakap kat sini, sebenarnya tidak rugi kalau anda join Badan Uniform. Okay, antara kelab yang ada dekat UTHM ni, selain daripada kelab fakulti, MKP, kelab-kelab lain, Badan Uniform juga antara salah satu tempat untuk anda mengasah bakat dari segi kepimpinan dan disiplin. Kenapa saya cakap disiplin? Sebab kebanyakannya badan-badan uniform yang ada ni memang menekankan tentang disiplin. Bukanlah kata kelab-kelab lain tak ada disiplin, tak. Kelab lain pun ada disiplin. Cuma bila anda masuk badan uniform ni, kita dilatih secara terus daripada pegawai-pegawai yang terlibat. Contoh kalau Cisco, yang pegawai yang terlibat adalah pegawai polis. So dia akan train anda cara macam mana nak jadi seorang polis yang betul. So maksudnya, bila anda join badan uniform ni, lepas anda habis belajar sekalipun, anda boleh sambung lagi sehingga anda bergelar polis pun ada. Ada ramai pelajar-pelajar kita yang habis belajar, walaupun dia belajar dalam fakulti elektrik, tapi sebab dia aktif dalam badan uniform, dia aktif dalam Cisco, dia aktif dalam Suksis, keluar je universiti, dia tak nak sambung belajar elektrik, dia masuk kepada badan uniform, dia masuk jadi anggota polis, dia masuk jadi pegawai tentera dan sebagainya. Jadi itu pun antara salah satu cabang minat untuk pelajar-pelajar yang berada di universiti ni. Dan untuk pengetahuan semua juga, pada hari esok tak silap saya, kita ada pentauliahan Suksis di sini, di Dewan Sultan Ibrahim ni, yang mana melibatkan pelajar-pelajar daripada universiti lain juga. Okay? Selain daripada UTHM, kita ada UTM, kita ada universiti-universiti lain yang terlibat, yang datang ke DSI, yang datang ke UTHM untuk ditauliahkan sebagai Suksis punya kadet Suksis. Okay, ada panggilan dan jawatan yang diberikan kepada mereka yang berjaya ditauliahkan. Namun syaratnya anda perlu join daripada awal lah. Okay, maksudnya bila anda join badan uniform ni, dia tak boleh sekali join terus dapat pangkat, tak boleh. Dia kena secara terus. Okay, daripada tahun 1 anda join, contoh Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3, dan barulah anda boleh ditauliahkan. Okay, kalau kata anda sekadar join Cisco 1, tahun depan dah tak join, maka tidak bolehlah anda ditauliahkan. Okay, seterusnya, selain daripada badan uniform, kita ada kelab-kelab lain yang berdaftar di UTHM. Mungkin tiada dalam slide. Okay, tidak dimasukkan dalam slide. Cuma saya nak kongsikan kepada anda semua, selain daripada 3 tadi saya sebut, MKP, Majlis Kolej Kedaman, kelab fakulti dan juga badan uniform, kita ada juga kelab-kelab aktif yang berdaftar di UTHM. Ada dalam 64 kelab yang berdaftar. Contohnya kita ada kelab pemadam. Okay, kelab pemadam ni kelab mahasiswa pencegahan anti dadah. Okay, saya merupakan mantan presiden kelab pemadam. Selain daripada kelab pemadam, kita ada SRM, Sekretariat Rakan Muda. Kita ada juga kelab enactors, kita ada kelab kesawanan, kita ada kelab kaunseling dan kerjaya. Kita juga ada kelab Sahabat Satu Malaysia, dan saya juga tidak lupakan, kita juga ada persatuan-persatuan anak negeri. Okay, di mana kalau anda berasal daripada Terengganu, berasal daripada Negeri Sembilan, berasal daripada Johor, kita ada kelab-kelab atau persatuan-persatuan anak negeri yang anda boleh join. Anda boleh join ni untuk bukan sahaja nak berprogram, bukan sahaja untuk anda cari pengalaman, menimba pengalaman dalam organisasi, tapi untuk anda kenal siapa lagi kawan-kawan yang seasal dengan anda. Okay, seasal usul dengan anda lah. Maksudnya kalau anda join Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu, Permata, so dalam tu anda boleh kenal lah, oh rupanya kawan ni sekelas dengan saya tak tahu pun dia asal Terengganu, tak tahu dia pun sama dalam satu persatuan. Maka anda bolehlah cari kenalan-kenalan. Mana tahu tiba-tiba takut jumpa dengan saudara mara sendiri dalam satu persatuan tu. Pernah terjadi dan memang wujud benda-benda macam ni yang ada di universiti kita lah. So sebenarnya saya nak cakap dekat sini, banyak kelab-kelab yang anda boleh join, kelab-kelab yang menawarkan program-program, yang menawarkan pengalaman kepada anda semua. Itu saya kira tidak sia-sialah kalau anda join. Tapi sia-sialah kalau anda tidak join. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar di sini, okay, bila anda join
program, ada join club, maka ianya akan menjadi salah satu tambah nilai kepada anda sendiri. Okay. Tak orang kata tak wajib. Bukan wajib pun. Okay, tak wajib join club. Tapi kalau anda rasa anda nak tambah nilai diri, nak tambah soft skill dalam diri anda, cara nak bekerjasama dalam kumpulan, cara nak tingkatkan communication skill, engagement skills, maka saya nak cadangkan untuk anda join kelab-kelab yang ada. Tak kisahlah anda nak join apa, tapi di sinilah tempat untuk anda belajar. Okay. Benda-benda ni tak akan anda jumpa dalam kelas. Okay, dalam kelas tak ada. Dalam kelas tak ada ajar cara macam mana nak buat paperwork. Dalam kelas tak ada cara macam mana nak ajar anda supaya bercakap di depan orang ramai. Dalam kelas tak ada ajar cara macam mana nak berprogram. So dekat luar ni lah, dekat organisasi ataupun badan-badan kepimpinan yang ada ni lah yang akan mengajar anda macam mana nak aktif, macam mana nak tambah soft skill dan sebagainya dalam diri anda sebagai seorang pelajar sepanjang anda belajar di Universiti Tun Hussein Malaysia. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian saya tentang kelab-kelab yang ada di sini. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah dia sebentar tadi perkongsian yang cukup lebar saya kira daripada saudara Amsyar dan juga saudari Syasha Alia berkenaan kepimpinan di Universiti Tun Hussein on Malaysia ini. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan agenda seterusnya iaitu sesi soal jawab daripada pelajar sekalian. Jika pelajar ada sebarang persoalan, anda boleh kemukakan di ruangan komen di bawah. Baiklah, sementara menunggu soalan daripada pelajar, daripada pihak saya sendiri, saya tertanya apakah role ataupun tugasan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri dalam Universiti Tun Hussein on Malaysia. Mungkin daripada saudari Syasha Alia boleh ceritakan pengalaman saudari dalam menjalankan tugas MPP kali ini. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih moderator kita. Jadi kalau soalannya adalah apakah role ataupun tugas MPP di dalam universiti, untuk menjadi orang kata jawapan skemanya, yang pertamanya MPP ni adalah sebagai pemacu. Pemacu apa? Pemacu kepada untuk memupuk semangat satu perbadanan bagi menggerakkan badan kepimpinan di dalam universiti. Yang keduanya adalah sebagai orang kata menyelia dan mengendalikan urusan kebajikan, urusan akademik dan lain-lain di dalam universiti. Yang ketiganya adalah sebagai orang kata perwakilan, mewakili pelajar di dalam semua mesyuarat-mesyuarat utama atau mesyuarat tertinggi di dalam universiti. Untuk pengetahuan semua pelajar, di dalam universiti kita ada mesyuarat utama ataupun mesyuarat tertinggi seperti yang saya sebut tadi. Kalau kita tengok orang kata dalam takwim, anda semua mesti dah dapat takwim UTHM, betul? Dalam takwim kita ada mesyuarat senat. Di dalam mesyuarat senat kita akan bawa suara pelajar, orang kata apa-apa keputusan ataupun perbincangan di dalam mesyuarat tersebut akan kita ambil kira sebagai suara pelajar. Macam itulah. Jadi yang keempatnya adalah mengurus bersama, iaitu mengurus bersama di antara pengurusan universiti dan kepimpinan pelajar, iaitu co-manage. Macam yang diterangkan oleh saudara Amsyar sebentar tadi, co-manage bersama universiti dan kepimpinan pelajar. Apa yang boleh saya terangkan mengenai co-manage adalah suara awak, suara kami juga, MPP yang akan dibawa ke pihak pengurusan. Jadi orang kata role ataupun tugas MPP ini bukanlah mudah. Kalau kami bawa suara anda ke pihak pengurusan secara lebih-lebihan, mungkin orang kata susah untuk diambil kira ataupun apa-apa suara daripada kita tu tak semestinya relevan. Tapi kami cuba ataupun sehabis daya kami membawa suara anda kepada pihak pengurusan. Macam itulah. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syasha Alia atas penerangan role ataupun tugasan MPP itu sendiri. Baiklah, saya tertanya jugalah YDP dan TYDP MPP ni kedua-duanya bertapak di Indo. Jadinya jika sebarang permasalahan di Pagoh, siapakah majlis tertinggi yang boleh para pelajar cari untuk dirujuk? Silakan saudara Amsyar untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan hal ini. Baik, terima kasih atas soalan. Saya kira mungkin ada pelajar-pelajar yang tertanya-tanya juga. Okay, kenapa YDP Indo, TYDP pun Indo? Okay, bukannya kita nak menidakkan hak pelajar di Pagoh. Tidak.
Okay, sebenarnya di Pagoh pun kita ada NYDP Campus Pagoh, NYDP Hal Ehwal Campus Pagoh, yang mana berperanannya sama seperti TYDP. Okay, maksudnya dialah yang akan menjaga kampus Pagoh, dialah yang akan menjaga segala hal ehwal kebajikan, permasalahan, isu yang sebagainya yang berlaku di kampus Pagoh. Maka dialah ketua yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mengambil tahu tentang segala permasalahan, segala benda yang berlaku di kampus Pagoh. Dan dialah yang akan melaporkan kepada saya selaku YDP lah. Okay. Dan untuk saya clearkan di sini, sebenarnya kenapa kita tidak letakkan TYDP itu kampus Pagoh, sebab saya akan menjaga kedua-dua kampus. Okay. Kalau saya pergi ke Pagoh, maka dekat sini saya ada seorang yang boleh membantu menjaga ataupun menggantikan tempat saya di sini. Okay. Sebab itulah kita dah letakkan susunannya, seorang NYDP Hal Ehwal Kampus Pagoh yang akan menjaga ataupun menjadi ketua MPP di kampus Pagoh. So saya harap ini menjawab soalan lah. Terima kasih. Baiklah, harapnya sudah jelaslah kepada para pelajar Pagoh siapakah majlis tertinggi yang anda boleh cari jika ada permasalahan. Baiklah, daripada tadi saya sahaja yang bertanya soalan. Marilah kita beralih pula kepada soalan daripada pelajar sekalian. Baiklah, soalan pertama daripada saudara Faris Farid yang berbunyi, adakah possible sebagai student atau pelajar ni untuk join politik luar? Mungkin daripada saudara Amsyar boleh berikan sedikit penerangan lah, saya kira. Dipersilakan saudara. Baik, soalan yang sangat menarik. Sebabkan saya jarang dengar soalan-soalan daripada pelajar untuk berpolitik. Okay. Jadi saya kira soalan ini sebenarnya menarik. Dan jawapannya kita ada. Okay. Adakah possible sebagai student untuk join politik luar? Yes, possible. Yes, anda boleh join politik luar. Kerana apa? Okay. Kita di Universiti Awam di IPTA, okay, Universiti Awam di Malaysia, kita sebenarnya tertakluk kepada perlembagaan AUKU, Akta Universiti dan Kolej Universiti. Okay, di mana segala keputusan, segala apa yang kita buat di universiti adalah tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Baik, kalau dulu kita sebenarnya pelajar-pelajar memang tidak dibenarkan berpolitik. Okay, pelajar-pelajar di dalam kampus kita tidak dibenarkan berpolitik ataupun menyertai mana-mana parti politik di luar. Itu pada zaman dahulu, pada zaman 2018 dan ke bawah. Namun pada tahun 2018, tak silap saya, 2018 atau 2019, ada pindaan yang dilakukan dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti ini, di mana dalam satu usul yang dibawa ke persidangan Parlimen Malaysia, bukan Parlimen Mahasiswa, okay? Satu usul yang dibawa ke Parlimen Malaysia untuk memberikan kebenaran kepada pelajar-pelajar untuk berpolitik ataupun menyertai parti politik di luar. Jadi makanya pindaan telah dibuat dan pindaan tersebut telah menyatakan dan membenarkan untuk pelajar-pelajar ni menyertai politik, untuk join politik dan memegang jawatan mana-mana jawatan di dalam parti politik. Jadi ini pelajar-pelajar harus tahu. Sebab apa? Sebab ini memang termaktub dalam perlembagaan. Ini memang termaktub dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti. Dan pelajar-pelajar sendiri harus tahu. Namun begitu, pelajar-pelajar masih terikat dengan peraturan ataupun perlembagaan yang menggariskan isu tentang keselamatan, isu tentang keharmonian kampus dan sebagainya. Jadi kalau anda nak join politik, silakan, tak ada masalah. Dan saya sendiri pun saya boleh katakan yang saya ni terlibat dengan politik luar. Namun begitu, tidak boleh untuk anda join politik, tidak boleh untuk anda masuk ke dalam politik dan membawa kacau bilau dan membawa satu kejadian yang tidak harmoni di dalam kampus. Okey. Maksud di sini, anda boleh berpolitik, anda boleh join mana-mana parti politik di luar. Namun parti politik itu ataupun lambang parti itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kampus. Maksudnya kita boleh berpolitik. Okay, kita pelajar boleh dibenarkan berpolitik. Tapi politik itu tidak boleh wujud di dalam kampus. So maksudnya kita nak menjaga juga kestabilan dan keharmonian di dalam kampus ni. Okay,
kalaulah dalam kampus ni ada bendera Barisan Nasional, ada bendera Pakatan Harapan, maka ianya akan menimbulkan satu isu yang mana yang menyebabkan perpecahan, melibatkan sentimen-sentimen yang dimainkan dalam universiti. Jadi itu akan menyebabkan suasana dalam universiti ini tidak harmoni. Maka untuk jawapan ni saya cakap anda boleh berpolitik, namun politik itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam universiti lah. Okey. Parti politik tidak boleh dibawa masuk ke dalam universiti. Tapi saya suka juga untuk kongsikan sebenarnya MPP, apabila anda menjadi MPP, apabila kami semua pun menjadi seorang MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, kita sebenarnya selangkah ke arah politik. Maksudnya kita selangkah dalam arena politik. Kerana apa? Pelajar-pelajar ataupun MPP ni dipilih melalui proses pengundian. Dipilih melalui proses pilihan raya kampus, dan pilihan raya kampus ini juga adalah sebagai contoh kepada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri yang dilakukan di luar. Maksudnya di sini model yang kita terapkan dalam pilihan raya kampus pelajar adalah model yang sama yang diguna pakai dalam pemilihan ketua-ketua ataupun pemilihan pemimpin-pemimpin di luar sana melalui pilihan raya umum dan sebagainya. Jadi maksudnya kat sini untuk kita bentuk satu demokrasi pelajar, kita melalui proses pilihan raya kampus untuk kita pilih Majlis Perwakilan Pelajar. So tidak mahu tidak, tidak boleh tidak, maka pelajar-pelajar sendiri terlibat dalam politik. Tapi politiknya adalah politik kampus yang mungkin sedikit berbezalah dengan politik di luar. Cuma seperti mana yang saudari Syasha ada sebut tadi, dalam kampus sewaktu bertanding MPP, kita bertanding secara individu. Kita tidak bertanding secara parti politik. Tidak bertanding secara proksi lah. Namun sebelum ni memang kita ada pernah bertanding secara proksi. Namun bergantung kepada perubahan semasa, dan untuk sesi kami yang lepas, kita memang bertanding secara individu. Dan suka untuk saya katakan, memang kita dalam kampus pun kita ada politik kampus. Kita ada suasana politik kampus yang anda semua boleh belajar. Dan benda ni sebenarnya pada saya adalah suatu pembelajaran. Satu kaedah pembelajaran yang pelajar-pelajar kena tahu, wajib tahu, dan kena ambil syakna supaya anda semua ni adalah pemimpin, bakal-bakal pemimpin. Anda semua ni lah yang akan menentukan siapa pimpinan negara masa akan datang. Jadi tidak salah lah untuk anda terlibat sama dalam politik, sama ada di dalam kampus ataupun di luar kampus. So itu sahaja jawapan daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Jawapan yang diberikan saudara Amsyar tadi rasanya sudah cukup jelas. Tetapi daripada saya sendiri tertarik berkenaan AUKU sebentar tadi. Jadinya saya ingin bertanyakan satu soalan. Jika ada sesuatu isu yang berlaku, apakah proses ataupun cara MPP melakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kerana seperti yang saudara Amsyar katakan sebentar tadi, kita sudah selangkah ke hadapan ke politik. Jadi adakah boleh kita gunakan politik luar untuk menyelesaikan isu-isu yang ada? Dipersilakan saudara Amsyar. Okey, baik. Apa proses ataupun isu, apa kaedah yang kita gunakan untuk menjawab kepada isu ataupun kita untuk selesaikan isu? Tadi mungkin disebutkan adakah kita menggunakan politik luar untuk selesaikan isu. Sebenarnya itu bergantung kepada apa isu yang tersebut. Saya ambil contoh, proses utama lah. Saya ceritakan tentang proses utama dan yang paling penting apabila MPP dapat isu ataupun kita dapat masalah daripada pelajar. Contohnya yang terdekat semalam, 2 hari lepas, kita ada dapat terima masalah isu berkenaan dengan result ataupun keputusan peperiksaan tidak dapat dipaparkan untuk pelajar-pelajar tahun 1. Jadi apabila kita dapat aduan tersebut, maka perkara pertama yang kita kena buat, kita kena tahu dulu apa punca dia. Kita kena tahu dulu apa punca dia. Di proses ni macam inilah, kita kumpulkan dulu aduan. Kita kumpulkan aduan. Kita tengok aduan tu kepada mana ataupun aduan tu siapa yang sepatutnya peluruskan. Contoh, kalaulah aduan tu melibatkan akademik, maka di pihak MPP, jabatan yang bertanggungjawab adalah jabatan akademik. Dan jabatan akademik, dia perlu refer kepada PTJ yang berkaitan, iaitu Pejabat Pengurusan Akademik, untuk selesaikan isu tersebut. Maka pertama sekali, bila kita dah identify apa isu tersebut, kita dah tengok siapa yang bertanggungjawab.
kita dah jumpa punca tersebut dan kita bertanya. Contoh, isu tersebut, isu result tidak keluar, kita dah tahu punca dia adalah pelajar-pelajar tidak lengkap dokumen di sistem maklumat aktiviti pelajar. Okay, di SMAP pelajar, sistem maklumat aktiviti SMAP, pelajar sepatutnya kena update dokumen-dokumen medical check-up seperti medical check-up dan juga financial guarantee, borang jaminan kewangan di SMAP pelajar. Namun ada pelajar-pelajar yang masih tidak update ataupun pelajar ni sebenarnya dah update cuma belum disahkan ataupun di tick lah, mana kata pihak yang menerimanya masih belum kemaskini di sistem pelajar, maka pelajar tersebut tidak boleh lihat keputusan peperiksaan mereka lah. Jadi bila kita tahu isu tersebut, kita berjumpa dengan siapa yang menguruskan. Contoh di isu ini, isunya adalah pihak pusat kesihatan universiti tidak mengesahkan ataupun tidak mengemaskini tentang dokumen pelajar tersebut. Jadi kita berjumpa dengan pihak PKU. Kita jumpa dengan pihak PKU, kita tanya dia macam mana isu yang sedang berlaku, apa kaedah penyelesaiannya dan apa yang kita boleh bantu. Jadi apabila pihak PKU mengatakan bahawa ini adalah tugas mereka untuk selesaikan, mereka akan kemaskini dan kita pun dapat tahu situasi tersebut dan kita hanya meminta untuk mereka kemaskini lah. Kita minta untuk mereka kemaskini. Kita juga menggesa agar perkara tersebut diselesaikan dalam masa yang cepat sebab pelajar-pelajar dah bising. Pelajar-pelajar dah bising. Jadi kita kena selesaikan segera. Jadi bila isu dah berlaku, kita dah menyuarakan kepada pihak yang bertanggungjawab dan apabila perkara itu disalurkan kepada pihak sepatutnya, kita akan maklumkan kepada pelajar-pelajar. Kita dah maklumkan kepada pelajar, kita dah jumpa dengan pihak bertanggungjawab, kita dah minta mereka selesaikan dan apabila perkara itu sudah selesai, maka kita akan umumkan kepada pelajar-pelajar semua, kita akan buat posting ataupun kita akan buat pemaluman bahawa isu ini telah diselesaikan dan kita telah berbincang dengan elok dengan pihak yang bertanggungjawab lah. Itu yang kita lihat perkara berkenaan dengan isu tadilah isu keputusan peperiksaan. Sebab dia melibatkan beberapa pihak kan, jadi kita kena identify dulu lah pihak mana yang terlibat. Dan suka untuk saya ingatkan sebenarnya kadang-kadang isu yang berlaku, isu akademik, isu result tak keluar dan sebagainya, bukanlah dia di bawah bidang kuasa MPP untuk selesaikan. Bidang kuasa kita MPP, kita dapat info, kita dapat aduan, kita dapat masalah isu pelajar, kita bawa kepada orang yang sepatutnya. Kita menjadi perantara, kita menjadi jambatan untuk menyampaikan aduan ataupun isu tersebut untuk diselesaikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Tak kisahlah mana-mana PTJ yang berkaitan, maka kita yang akan bawa kepada mereka. Bukan kita yang selesaikan masalah tersebut. Maksud saya bukan kita selesaikan ni, bukanlah bila pelajar kata dokumen belum dikemaskini, bukanlah kita yang kemaskini dokumen tu. Tidak. Itu bukan tugas MPP. Kita memang tidak memegang sistem-sistem yang berada di UTHM ni. Kalau kata pelajar ada satu komen yang saya pernah baca di Instagram semalam 2 hari lepas, apa hak MPP untuk sekat keputusan peperiksaan ini keluar? Maka jawapan daripada saya sebenarnya bukan kita yang sekat. Bukan MPP yang sekat. Itu sistem tu dipegang oleh pejabat pengurusan akademik dan kita hanya boleh menyuarakan ataupun kita membawa usul kepada pihak berkenan. Bukan kita yang akan klik butang kemaskini, bukanlah kita yang menguruskan sistem tersebut. Itu kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang tidak faham lah. Berkenaan dengan adakah isu tu perlu diselesaikan di luar, kita akan tengok. Contoh kalau isu tu melibatkan masalah lalu lintas, masalah lalu lintas di hadapan kampus. Kalau isu tu melibatkan pihak UTHM dan juga pihak berkuasa tempatan, maka memang sepatutnya kita akan bawa bincang bersama dengan pihak luar lah. So itu jawapan kepada soalan yang diberikan. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih atas penerangan daripada saudara Amsyar sebentar tadi. Okeylah, boleh juga saya ambil kira saya juga adalah salah seorang majlis perwakilan pelajar dan juga daripada ESCO Akademik. Dan saya juga beberapa hari ini kira tidaklah dikatakan diserang tetapi diajukan banyak soalan oleh para pelajar berkenaan permasalahan tersebut. Jadinya seperti yang saudara Amsyar katakan sebentar tadi, saya ataupun MPP ni hanyalah perantara daripada pelajar kepada pusat tanggungjawab ataupun
mereka yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal tersebut. Baiklah, kita beralih kepada soalan kedua dan soalan terakhirlah saya kira kerana masa cukup mencemburui kita. Baiklah, soalan kedua yang berbunyi daripada saudara Syarif, bolehkah kalau saya tak sebegitu aktif tetapi masih menginginkan untuk mencalonkan diri sebagai MPP? Baik, dipersilakan saudari Syasha Alia. Baiklah, terima kasih saudara Syarif. Terima kasih juga moderator kita. Susah ni soalan ni. Boleh ke kalau saya tak sebegitu aktif untuk menjadi calon MVP? Okeylah, jawapannya bukanlah tak boleh. Tak ada pun dalam undang-undang universiti mengatakan kalau awak tak aktif, awak tak boleh jadi MPP. Tak ada pun undang-undang yang mengatakan perkara sebegitu. Tetapi apa yang boleh saya sampaikan, apa yang boleh saya nasihatkan sebagai orang kata saya lah yang sebagai orang kata yang pernah menjawat jawatan MPP dan sedang menjawat jawatan MPP, apa yang saya boleh kongsikan adalah kalaulah awak tak aktif, macam mana awak nak orang kata nak memimpin pelajar-pelajar di dalam universiti? Macam mana awak nak bawa suara pelajar-pelajar ni kepada pihak pengurusan? Kalau awak tak aktif, awak cuba bayangkan awak tak aktif, dekat mana awak nak belajar pasal pengurusan? Dekat mana awak nak belajar pasal organisasi? Dekat mana juga awak nak kenal pusat tanggungjawab di dalam universiti? Kalau awak tak aktif, macam mana awak nak selesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam universiti itu sendiri? Yang keduanya adalah andai katalah awak tak aktif, macam mana orang nak kenal awak dan macam mana awak nak dapatkan undian? Macam yang saya terangkan sebentar tadi, untuk menjadi MPP adalah melalui pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus yang mana undian. Orang akan undi kita jika dia kenal kita. Jika dia nampak, oh dia ni pernah bekerja di dalam orang kata organisasi. Dia pernah menjadi pengarah program. Oh dia ni bagus, dia ni boleh buat kerja. Kita memilih MPP ataupun memilih pemimpin di dalam universiti berdasarkan kriteria-kriteria yang dia boleh membawa suara kita. Pelajar ada masalah, MPP ni boleh teruskan suara kita kepada pihak pengurusan. Bukannya semata-mata orang kata jawatan. Macam itulah bagi saya. Jadi saya kira jawapan daripada saya tu cukuplah untuk menjawab soalan daripada Syarif. Terima kasih Syarif atas soalan tersebut. Mungkin akan ditambah juga ataupun akan disambut jawapan daripada YDP kita. Silakan YDP. Saya tambah sikit lah. Tadi saya dah sebut tentang pelajar-pelajar aktif ni. Boleh. Okay, anda boleh. Kalau anda tidak aktif sekalipun, kalau anda ni tidak daripada persatuan mana-mana, kalau anda tidak join organisasi mana-mana, bila anda bertanding, asalkan anda cukup syarat tadi, macam mana saya sebut tadi, syarat-syaratnya, kalau anda menang, anda dipilih, maka anda boleh jadi MVP. Tak ada masalah. Memang anda boleh jadi MVP. Tapi kesannya di sini, okay, saya nak highlightkan sebenarnya tentang kesan dia. Okay, kalau anda ni sebagai seorang pelajar tidak aktif dan anda menjadi seorang MVP, kalau anda ni tidak aktif dalam mana-mana organisasi, biasanya anda akan dengar perkataan MPP tak function. MPP tidak menjalankan tugas, MPP ni tidak pandai melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Jadi adakah anda nak terima benda itu? Okey. Persoalan tu saya tanya kembali kepada anda semualah. Namun begitu, walaupun anda ni tidak, orang kata tidaklah aktif, tidaklah menyertai mana-mana, tapi kalau kata anda seorang yang cepat belajar, cepat adapt dengan situasi, mungkinlah tak ada masalah. Okay, maksudnya kalau daripada zero, you join MPP and then you learn something from MPP and at the same time you can adapt. Maksudnya anda boleh sehati ataupun sejiwa dengan MPP tu, boleh blend in dengan cepat, boleh belajar dengan cepat, maka tak ada masalah. Okay, so apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, tak kisahlah anda nak aktif, anda ni seorang pelajar aktif ke atau tidak aktif, bila anda bertanding, kalau anda menang, maka memang akan jadi MVP. Dan itulah tanggungjawab anda untuk selesaikan. So, itu tambahan sikit. Terima kasih. Okey, baiklah. Dengan terjawabnya soalan sebentar tadi, soalan daripada saudara Syarif, maka berakhirlah kita punya slot bersama kepimpinan pelajar kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Amsyar dan juga saudari Syasha Alia atas perkongsian dan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk scan QR kod kehadiran di akhir slot nanti. Baiklah,
Jangan lupa juga untuk kongsikan pengalaman anda menjalani Minggu Haluan Siswa dengan tag kami di Instagram MHS_UTHM. Bagi memeriahkan lagi program Minggu Haluan Siswa MHS, jangan lupa juga untuk langgani YouTube channel MHS UTHM. Bergerak seiring dengan slot kepimpinan pelajar, jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram iaitu MPP UTHM 2022 dan juga channel YouTube kami MPP UTHM. Baiklah, saya Amira Johari mengakhiri slot kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneroka